Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Apa khabar semua? Ustaz harap sementara kita masih lagi di rumah ni, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz harap sangat-sangat momentum kita, semangat kita, motivasi diri kita masih lagi pada tahap yang terbaik. Yalah, Ustaz tahu antum semua sekarang ni duduk di rumah, peluang berada bersama dengan keluarga, peluang beruzlah sebaik mungkin ketika mana berada di dalam bilik masing-masing, mungkin berada di tempat masing-masing, bilik masing-masing, boleh fokus tanpa gangguan, insya-Allah, untuk menghafal Quran sebaik mungkin, seboleh mungkin, sebaik mungkin, sebanyak mungkin. Dan sempena kita masih lagi dalam tempoh maraton hufaz ini, Ustaz nak sangat antum semua supaya beri fokus yang terbaik untuk capai sebanyak mungkin. Cabaran Ustaz yang terbaik, siapa yang boleh melebihi 5 juzuk ke atas. Ingat lagi kan, kita punya maraton tu kan, 3 juzuk, 4 juzuk dan 5 juzuk dan ke atas. Siapa yang berjaya, insya-Allah kita sediakan hadiah-hadiah yang terbaik. Sebenarnya hadiah tu tak penting sangat. Sebenarnya yang paling penting lagi adalah Ustaz nak sangat antum, pelajar-pelajar Akademi Al-Quran Amalillah, untuk sama-sama kita mencapai misi dan target kita untuk hafiz dalam tempoh kurang daripada setahun ini, insya-Allah. Baik. Okey, apa yang Ustaz nak share hari ni? Ustaz nak share hari ni satu cerita, satu kisah yang sangat-sangat menakjubkan. Pernah dengar ke cerita? Satu kisah yang disebut di dalam Al-Quranul Karim, satu peristiwa agung yang pernah berlaku ketika mana zaman baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa Ustaz cerita kisah ni? Ustaz nak relatekan kebanggaan kita, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita umat Islam, umat akhir zaman, kita mendapat Al-Quran sebagai panduan hidup kita. Okey, baik. Pernah dengar tak cerita tentang Isra' dan Mi'raj? Cerita ni panjang. Isra' Mi'raj ni cerita yang panjang. Dan kita masih baru sahaja 27 Rejab yang dikatakan adalah tarikh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit. Dan peristiwa ini diceritakan di dalam Al-Quranul Karim. Dalam surah apa? Dalam surah Al-Isra'. Dalam surah Al-Isra', Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Quran, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Siapa yang dah ingat hafal? Saya yakin dah ramai pelajar-pelajar kita, student-student kita, pelajar-pelajar kita dah hafal surah Al-Isra' juzuk 15 tu kan. Ustaz yakin semua dah hafal. Jadi ayat yang pertama sehingga ayat yang ketiga, Subhanallazi asra bi'abdihi. Allah sebut dalam Quran, Maha Suci Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memperjalankan hambanya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa dalam satu malam. Yang mana Masjidil Aqsa itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, yang Allah Subhanahu Wa Taala memberkati sekelilingnya. Masya Allah. Baik. Dalam peristiwa ini, peristiwa yang panjang, peristiwa kisah yang panjang, mungkin adik-adik dah dengar cerita ni di sekolah-sekolah, ustaz-ustaz yang cerita. Dia ada 2 fasal yang Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan. Satu peristiwa Isra' dan satu lagi peristiwa Mi'raj. Apa itu Isra'? Isra' ialah ayat tadi lah, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah, Maha Suci Allah bersumpah atas kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala yang memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa. Itu peristiwa Isra'. Mi'raj pula apa pula? Mi'raj adalah perjalanan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Masjidil Aqsa naik ke langit Sidratul Muntaha. Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam suratul Najm. Siapa yang dah hafal surah An-Najmi ayat ke-11, Allah Subhanahu Wa Taala sebut inda Sidratul Muntaha
indaha jannatul ma'wa iz yaghsha sidrata ma yaghsha ma zagha al-basar wa ma tagha wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi diangkat ke Sidratul Muntaha dan berjumpa dengan malaikat Jibril alaihi salam. Nabi dizahirkan, tengok rupa paras Jibril pada rupanya yang sebenar. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa menuju ke Sidratul Muntaha, melihat kehebatan Sidratul Muntaha. Kata Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran, indaha jannatul ma'wa. Di sisi Sidratul Muntaha itu adalah syurga al-ma'wa, jannatul ma'wa, yang mana para malaikat cukup ramai. Nabi dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam peristiwa al-Mi'raj. Nabi naik ke langit dibawa oleh Jibril dan melawat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya cukup panjang. Cuma dia ada dua fasal. Satu fasalnya adalah fasal Isra' dan satu lagi adalah fasal Mi'raj. Kedua-dua fasal ni Ustaz nak tanya, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bahawasanya perjalanan tu mesti mula-mula melalui Isra', perjalanan satu malam daripada Masjid Mekah, daripada kota Mekah ke kota Baitul Masjidil Aqsa. Kemudian daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Sebab apa berlaku dua fasal ini? Ialah tidak lain dan tidak bukan, fasal pertama adalah satu fasal yang boleh dibuktikan oleh manusia. Satu fasal yang boleh dibuktikan oleh manusia. Dan fasal yang kedua pula adalah fasal Nabi SAW daripada kota Masjidil Aqsa naik ke langit. Dan perkara ini tidak boleh dibuktikan oleh siapa-siapa. Siapa boleh buktikan? Nabi naik ke langit. Benda tu hanya boleh dipegang kerana iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itu dalam peristiwa Isra' Mi'raj ni, orang-orang kafir dia mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan daripada zaman Abu Lahab dulu. Zaman sekarang, orientalis, orang-orang kafir yang tak percaya kepada peristiwa Isra' dan Mi'raj, mereka mempelekehkan Islam dengan kata orang Islam ni khayal. Orang Islam macam mana boleh percaya satu kisah yang khayal, yang mana Tuhan membawa Muhammad naik ke langit. Benda ni tak logik untuk diceritakan, kata orang kafir. Kita orang Islam, kita percaya, beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala apa sahaja yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan diceritakan dalam Quran, kita percaya. Tetapi kepercayaan kita tu begitu juga dengan umat Nabi Muhammad, ahli Mekah, pada ketika mana mereka mendapat berita perkhabaran bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pergi naik ke langit melawat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam peristiwa itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada Masjidil Haram pergi Masjidil Aqsa, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan para nabi alaihi salatu wasallam di Masjidil Aqsa, mengimamkan para nabi, kemudian dijemput naik ke langit. Kisahnya cukup panjang. Cumanya Ustaz nak fokus hari ini adalah kisah bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala perjalankan. Boleh je Allah Subhanahu Wa Taala nak bawa daripada kota Mekah naik ke langit terus? Boleh tak? Boleh. Tetapi tak berlaku macam tu. Sebab apa? Allah nak membuktikan kepada manusia bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak berbohong. Kenapa? Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai ke kota Masjidil Aqsa, naik ke langit, kemudian dalam malam yang sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibawa pulang, turun ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa melalui dan pergi balik ke kota Mekah. Ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam balik ke kota Mekah, kembali ke rumah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam tidur, disebutkan di dalam sirah Ibnu Hisham, Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam itu tidur di rumah Ummu Hani. Ummu Hani ni siapa? Ummu Hani ni adalah sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kakak kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Ummu Hani ini adalah Ummu Hani binti Abi Talib. Pak Abu Talib adalah pak saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Malam tu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah bangun daripada tidur, pagi tu excited Nabi ni excited nak menyampaikan apa pernah berlaku pada malam harinya.
Nabi SAW pun cerita kepada Ummu Hani, ya Ummu Hani, semalam aku daripada Mekah, aku dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala pergi ke kota Baitul Maqdis, kemudian aku balik dalam satu malam. Ummu Hani bila dengar kisah yang diceritakan oleh Nabi SAW, dia kata, ya Muhammad, rahsiakanlah, jangan ceritakan kisah yang kamu ceritakan ni, sebab jika sekiranya kamu ceritakan kepada kaum kamu, nescaya kaummu akan mendustakan kamu, kata kamu ni seorang penipu. Yalah, mana taknya, bila mana nak kata kita, Nabi SAW nak bagi tahu, dia takut kalau Nabi Muhammad bagi tahu kepada kaumnya, kaum Quraisy di kota Mekah, yang dia naik ke melakukan perjalanan daripada kota Mekah ke kota Madinah, ke kota Masjid Al-Aqsa, balik pula malam tu juga dalam satu malam. Benda satu perkara yang sangat mustahil. Nabi SAW kata, wallahi aku tak akan tutup cerita ni. Nescaya aku akan ceritakan kepada kaumku. Selepas solat subuh. Selepas subuh, Nabi SAW pun berada di pesisir, di pinggiran masjid pinggiran Kaabah. Kemudian Nabi berfikir macam mana dia nak menceritakan kepada kaumnya tentang bahawasanya dia telah mendapat kewajipan-kewajipan, antaranya kewajipan solat. Nabi nak menceritakan kisah bagaimana dia dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala melancong naik ke langit. Kemudian tiba-tiba datanglah Abu Jahal. Abu Jahal ni tahu kan, pak saudara Nabi SAW juga. Abu Jahal ni seorang yang sentiasa memusuhi Nabi SAW, sentiasa mencari salah Nabi SAW, sentiasa mencari keburukan Nabi SAW. Dia ni sentiasa cari isu baru. Bila nampak Nabi SAW sedang berfikir di dalam Masjidil Haram, Abu Jahal pun tanya, ya Muhammad, apa yang membuatkan kamu seperti seolah-olah sedang berfikir? Nabi Muhammad SAW pun cerita kepada Abu Jahal, semalam aku daripada Masjidil Haram dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menaiki burak daripada Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, daripada Masjidil Aqsa naik ke langit. Kata Abu Jahal, ya Muhammad, betul apa yang kamu kata? Betul, kata Nabi Muhammad SAW. Baik, gini, kalau betul apa yang kamu kata, aku nak panggilkan masyarakat Mekah ni berkumpul, dan aku nak kamu ceritakan, adakah kamu akan menceritakan seperti mana kamu ceritakan kepada aku, wahai Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ya, aku akan ceritakan seperti mana apa yang aku ceritakan kepada kamu. Abu Jahal ni dia risau juga. Dia confirmkan dulu. Dia nak kutuk Nabi Muhammad pun dia nak confirmkan dulu supaya orang lain dengar daripada mulut baginda Nabi Muhammad SAW. Dia tak nak fitnah. Jadi dia nak kumpulkan orang, nak suruh Nabi Muhammad dengar sendiri daripada mulut, nak suruh kaum Quraisy mendengar sendiri daripada mulut baginda Nabi Muhammad SAW. Abu Jahal pun cukup seronok, semangat dia. Dia pun buat announcement. Dia panggil seluruh penduduk Mekah, wahai penduduk Mekah, mari, Muhammad nak ceritakan sesuatu kepada kamu semua. Mari berkumpul. Muhammad nak cerita sesuatu perkara pada kamu. Ni penting ni. Dia buat announcement supaya semua orang berkumpul di Masjidil Haram. Salah seorang yang dia lalu di sebuah rumah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat karib baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil, wahai Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kamu dengar tak kisah satu cerita daripada Muhammad? Apa kisahnya? Kata Muhammad, semalam dia pergi ke Masjidil Aqsa dan dia balik dalam satu malam. Abu Bakar As-Siddiq pun terkejut bila Nabi SAW, betul ke Muhammad kata begini? Kata Abu Jahal, betul. Muhammad bagi tahu sendiri. Kalau kamu nak tahu, mari kita sama-sama dengar. Kata Abu Bakar As-Siddiq rahimahullah. Kata Abu Bakar As-Siddiq, kalau betul apa yang kamu kata, yang Muhammad kata, nescaya aku akan percaya. Apa susah sangat nak percaya yang Muhammad pergi ke kota Masjidil Aqsa dan balik dalam satu malam? Apa yang susahnya? Sedangkan selama ini aku percaya bahawasanya Nabi Muhammad SAW sentiasa mendapat khabar daripada langit, mendapat wahyu daripada langit melalui Jibril alaihissalam, wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Benda ni tak pelik, kata Abu Bakar As-Siddiq. Kalaulah dia boleh
mendapat berita daripada langit, apa salahnya satu hari dia dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala naik ke langit? Itu subhanallah. Hebatnya Abu Bakar As-Siddiq sentiasa membenarkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian peristiwa itu berlaku, berkumpullah masyarakat Mekah. Kata Abu Jahal, "Wahai Muhammad, okey, ceritakan apa yang kamu ceritakan kepada aku tadi." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun cerita step by step. Semalam aku datangi Jibril, dibawa oleh Buraq datang daripada Masjidil Aqsa. Aku bergerak berjalan, dibawa oleh Allah Subhanahu Wa Taala menaiki sejenis binatang yang disebut sebagai Buraq, dibawa untuk melawat Masjidil Aqsa. Kemudian aku naik ke langit. Kemudian aku turun dan pulang balik ke Masjidil Haram dalam satu malam. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ceritakan peristiwa Isra ini, waktu itu diberitakan bahawasanya kaum Quraisy dapat poin lah nak kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gelak ramai-ramai sehingga kan diceritakan mereka ni gelak kutuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka ketuk-ketuk kepala, gelak sakit perut, berguling-guling kerana menghina cerita yang diceritakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kalau kita di tempat hari itu, dan orang Islam yang baru sahaja masuk Islam, waktu tu menjadi goyah iman mereka. Ya betul ni, Muhammad kata dia naik ke langit, Muhammad kata dia telah bergerak daripada kota Masjidil Haram pergi ke Masjidil Aqsa, balik pula dalam satu malam. Sedangkan kata kaum Quraisy, kami ni pedagang-pedagang Quraisy pernah pergi ke Masjidil Aqsa, tetapi kami pergi dalam tempoh 1 bulan, balik dalam tempoh 1 bulan. 2 bulan baru boleh pergi balik. Benda ni tak logik akal manusia. Macam mana Muhammad mengaku yang dia pergi dalam satu malam dan balik dalam malam yang sama. Dalam perhimpunan tu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia yakin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia percaya Muhammad takkan tipu. Dia kata, "Ya Muhammad, sif lana. Ya Muhammad, sif lana. Wahai Muhammad, cerita, sifatkan kepada kami bagaimanakah bentuknya Masjidil Aqsa." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam malam tu tak sempat pun nak pergi tilik Masjidil Aqsa tu. Tangga dia banyak mana, tiang dia banyak mana, kubah dia macam mana, sekitar dia macam mana. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala membuka hijab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengangkat Masjidil Aqsa itu di hadapan mata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanya sahaja di mana lorong-lorong di Masjidil Aqsa, tiang-tiang, tangga-tangga, batu per batu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ceritakan secara detail apa yang ada di Masjidil Aqsa. Setiap kali Nabi sebut tangga dia sekian. Abu Bakar As-Siddiq kata, "Sadaqta ya Muhammad." Kata tiangnya begini, "Sadaqta ya Muhammad." Sebelah masjidnya ada apa? "Sadaqta ya Muhammad." Lorong apa yang ada, berapa lorong yang ada di keliling masjid? "Sadaqta ya Muhammad." Nampak berapa kubah masjid, warna dan sebagainya? Kata Abu Bakar As-Siddiq, "Sadaqta ya Muhammad." Subhanallah. Nabi SAW cerita sehingga kan orang kafir pada ketika itu tak boleh nak kata apa. Kita nak kata Muhammad ni tipu, sedangkan dia kata secara detail apa keadaan Masjidil Aqsa. Dan semua orang tahu Muhammad tak pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Orang lain dah pernah pergi. Mereka pedagang-pedagang Quraisy ni, mereka pernah pergi ke Masjidil Aqsa untuk berdagang. Tetapi mereka tahu bahawasanya Muhammad tak pernah pergi ke kota Masjidil Aqsa. Dan kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tambah lagi, sesungguhnya kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika mana aku pulang, dalam perjalanan pulang tersebut aku tersempak dengan satu kafilah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kafilah itu sedang membawa barang perniagaan. Kafilah itu akan sampai ke kota Mekah pada hari sekian ke sekian, kata Nabi. Pada jam sekian, hari sekian, waktu sekian, mereka akan sampai di kota Masjidil Haram. Semua terkejut. Bukan saja Nabi menceritakan sifat Masjidil Aqsa, Nabi menceritakan juga perjalanan dia pulang, dia terserempak dengan satu kafilah. Kafilah ni satu grup pedagang yang sedang dalam perjalanan pulang ke Masjidil Haram. Dan Nabi SAW kata, waktu dalam perjalanan itu, aku lihat mereka sedang mencari-cari sesuatu yang hilang.
mereka sedang mencari unta yang hilang. Dan aku nampak bahawasanya ada seekor unta berada di belakang sebuah bukit. Nabi SAW pun tegur mereka, wahai fulan si fulan, wahai fulan bin si fulan, unta kamu ada di belakang sana, di belakang bukit sekian dan sekian. Pergi belakang sana dan ambil, kata Nabi SAW. Dalam perjalanan Nabi dalam Isra' tersebut. Kemudian mereka pun dengar suara tu dan mereka pergi mencari untanya dan jumpa unta tempat di mana Nabi SAW sebut. Bila Nabi SAW ceritakan tentang peristiwa itu, kaum Quraisy ni masing-masing diam. Tadi duduk sedang gelap, tengah seronok gelap, sampai terguling-guling, sampai ketuk kepala gelak kutuk Nabi Muhammad SAW. Sekarang sampai masanya mereka diam, tak cakap apa, dan mereka menanti-nanti kafilah yang diberitakan oleh Nabi SAW akan sampai. Ni je chance, ni sahaja peluang kita. Kalau nak tak sampai kafilah tu, nescaya Muhammad menipu. Kemudian semualah tertunggu-tunggu hari yang diceritakan oleh Nabi SAW. Sampai waktunya, waktu yang Nabi SAW telah sifatkan, sampailah kafilah tersebut. Dan pada kafilah itu, untanya ada, unta yang Nabi SAW sebut ada ikatan pada tengkuk unta tersebut. Kata Nabi SAW, nama siapa fulan yang mengetuai kafilah tersebut. Secara detail Nabi SAW sebut. Kemudian mereka tunggu di pintu Masjidil Aqsa, kota Mekah. Mereka tunggu sampai je kafilah itu, masing-masing dah tunggu. Pelik ketua kafilah, kenapa kamu semua tunggu ni? Kami dengar bahawasanya, betulkah kamu dalam perjalanan kamu balik ke Mekah, unta kamu hilang? Katakan, ya, unta kami hilang, kata ketua kafilah. Betul ke kafilah kamu ada berapa ekor unta? Dia kira-kira betul apa yang telah diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW. Betulkah macam mana kamu boleh jumpa unta tersebut? Kata ketua kafilah, dalam waktu kami mencari-cari unta tersebut, kami mendengar satu suara yang menyebut, wahai fulan bin fulan, unta kamu ada di belakang bukit sana, pergi ambil dia. Dan kami cari dan kami jumpa. Daripada setelah mendengar suara tersebut, kemudian kamu teruskan perjalanan. Subhanallah. Masing-masing waktu itu di kota Mekah, yang mana gelak tawa bukan main kutub pada Nabi SAW, senyap, tak tahu nak kata apa, dah rasa tak boleh nak. Dan kerana peristiwa itu, ramailah orang-orang kota Mekah, lebih ramai, bertambah-tambah lagi lah orang masuk agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sahabat-sahabat yang ragu-ragu tadi, confused, ada betul ke Muhammad cakap betul ke cakap tipu ni? Bila berlaku peristiwa pulangnya ahli kafilah tersebut, maka mereka bertambahlah iman mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan peristiwa mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Subhanallah. Ini satu kisah yang diceritakan dalam kisah Isra' dan Mi'raj yang jarang kita dengar. Kalau kita cerita, dan kisah ini nak menunjukkan kepada kita semua bahawasanya jika benar perjalanan Isra' Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kota Mekah ke kota Masjidil Aqsa dan pulang dalam satu malam, kalau perkara ini benar, nescaya kisah yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa dia telah mengimamkan para anbiya di kota Masjidil Aqsa, solat di Masjidil Aqsa, kemudian dibawa naik ke langit dalam Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa melawat syurga Allah Subhanahu Wa Taala, mendapat perintah solat 5 waktu dan sebagainya. Nescaya jika benar Isra', maka benarlah Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Jadi adik-adik sekalian, dengan peristiwa Isra' Mi'raj ini nak menunjukkan bahawasanya Al-Quran yang kita hafal hari ini, surah Isra' yang mengisahkan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ini yang kita sekarang sedang berusaha untuk menghafalnya. Subhanallah. Quran mukjizat ini yang terkandung ilmu yang dalam, yang sangat luas ilmunya, Quran ini yang sedang antum semua sedang hafal. Tak rasa bangga ke? Hafal Al-Quran. Bila baca buka surah Isra', subhanallah, ini satu kisah yang mana peristiwa agung yang tak pernah berlaku kepada nabi-nabi yang lain. Peristiwa Nabi Muhammad di dalam hidupnya dibawa untuk melancong ke Sidratul Muntaha. Subhanallah.
Dan Quran ini kita sedang hafal. Adik-adik sekalian, bila kita rasa bangga hafal apa yang kita sedang hafal ini, bangga perjuangan kita sedang menghafal bertukul lumus, usaha susah payah kita untuk hafal Quran ini, kita tahu bahawasanya Quran ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bahawasanya Quran ini menjadi kebanggaan umat akhir zaman. Quran ini menjadi penutup segala nabi-nabi alaihi salatu wassalam. Nescaya dengan kebanggaan ini kita rasa seronok untuk kita hafal Al-Quranul Karim. So, jadi ambil peluang ini. Sama-sama kita beruzlah, duduk dalam bilik hafal Quran dalam tempoh kita masih lagi berada di rumah ini. Kita usaha sesungguh-sungguhnya untuk kita berjaya untuk capai target kita hafiz dalam tempoh. Berapa tempoh yang kita nak? Hafiz dalam tempoh kurang daripada setahun. InsyaAllah. Cakap insyaAllah. InsyaAllah. Jadi Ustaz doakan, moga antum semua sentiasa bersemangat, antum semua sentiasa rasa gairah dalam menghafal Quran. Dengan kegairahan inilah yang boleh membuatkan kita hafal secara bersungguh-sungguh tanpa jemu, insya-Allah, untuk hafiz dalam tempoh yang kita sama-sama kita targetkan, insya-Allah. Jadi setakat ni dulu perkongsian Ustaz pada pagi ini. Moga-moga perkongsian ini membuatkan kita semangat sentiasa untuk menghafal Al-Quran kalamullah ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.